Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah, hari ini ada lagi rezeki yang boleh kita kongsikan. Lama sudah tidak buat video. Oke, projek hari ini Gen 2. Masalah bunyi-bunyian standard lah untuk kayak engine Kempro ni, dia ada bunyi-bunyi biasanya pada mangkok valve ataupun valve tepet. Oke, kita start dulu. Oke, kita start dulu. Bunyi yang sangat kasar. Oke, kita kongsikan bahagian mana yang bunyi, macam mana dia boleh menghasilkan bunyi. Lepas tu punca kenapa benda ni boleh berbunyi. Oke, mula-mula saya kena buka dulu nih cover valve untuk menunjukkan bahagian yang berbunyi itu supaya lebih paham. Nanti saya tunjukkan pula dia berpunca daripada apa. Oke. Oke, cover valve dengan oil pan ni kita sudah buka sebab benda ni masalah pada mangkok valve ni, kalau dia berbunyi dia sangat berkaitan dengan oil pan. Oke, sekarang saya mau ceritakan dulu kenapa mangkok valve ni boleh berbunyi. Kenapa Gen 2 yang kita buat sekarang ni dia boleh menghasilkan bunyi yang kasar dari mangkok valve ni. Oke, coba kita perhatikan dulu tuh mangkok valve ni. Ini camshaft, ini mangkok valve. Oke, mangkok valve ni dia lembut, dia boleh main. Nih, dia boleh main. Yang di sini pun tuh dia boleh main. Nih, hampir ke semua mangkok valve Gen 2 ni lembut. Tuh. Oke. Engine ni bunyi kasar sebab mangkok valve ni boleh main. Ini contoh mangkok valve yang bermasalah, dia lembut. Ini contoh mangkok valve yang bagus, dia jam. Oke, sebelum ini mungkin kita pernah dengar ada pendapat yang mengatakan mangkok valve ni mesti lembut. Kalau dia lembut, dia bagus. Kalau dia keras, dia jam, dia boleh bunyi kasar. Pendapat itu salah. Bagi saya pendapat itu tidak ngam lah. Sebab ini buktinya. Gen 2 sekarang ni, masa kita hidupkan engine, bunyinya sangat kasar. Bila kita buka mangkok valve, cover valve, mangkok valve ni dia sangat lembut. Ini buktilah kalau mangkok valve ni lembut, sebenarnya dia bermasalah. Oke, dia mesti keras. Oke, kenapa dia lembut? Dia boleh menghasilkan bunyi. Di dalam mangkok valve ni dia ada spring. Dia ada dua spring, satu spring yang sangat halus, lepas tu spring sederhana, lepas tu dia ada bearing kecil. Fungsinya tuh untuk menahan
menahan minyak. Minyak masuk, dia tidak boleh keluar. Jadi bila minyak datang, benda ni akan keras. Dia akan keras sebab minyak enjin yang nak masuk tu dia tidak boleh keluar. Jadi bila dia keras, dia akan automatic adjust. Mangkok valve jenis hidrolik ni dia memang automatic lah, dia adjust sendiri. Bila dia adjust sampai satu ukuran yang ngam lah, ngam jaraknya dengan camshaft tu. Maksudnya dia tidak terlalu rapat, dia tidak terlalu jauh. Jadi bila dia dekat, dia akan sentiasa ikut dengan camshaft ni, dia tidak boleh menghasilkan bunyi. Jadi bila dia lembut, dia tidak menyimpan tekanan minyak. Jadi masa camshaft tekan dia turun, sebab benda ni dia akan naik turun kan. Bila camshaft tekan dia turun, masa naik dia akan naik mengejut. Sebab dia ada spring kan, tendangan spring tu. Bila camshaft ni naik, dia akan lambat naik. Sebab dia harap spring. Dia bukan bekerja menggunakan tekanan minyak, dia bekerja menggunakan spring. Jadi itu yang menyebabkan valve ni, mangkok valve ni dia boleh berbunyi. Okey, jadi lepas ni kita tahu sudah mangkok valve yang lembut sebenarnya mangkok valve yang bermasalah. Okey, untuk Gen 2 ni dia bunyi kasar, puncanya dari sini. Okey, untuk Kempro kalau enjin bermasalah bunyi kasar, wajib buka crankcase. Sebab di dalam crankcase ni dia ada satu corong. Biasanya orang panggil mikrofon. Oke, fungsi benda ni untuk menyedut minyak dari permukaan oil pan. Dari bawah ni dia sedut naik. Jadi wajib buat pemeriksaan di sini. Biasanya di sini berlaku kebocoran. Oke, untuk Gen 2 sekarang ni dia punya o-ring sangat lembut. Senang kita cabut nih pipe. Sepatutnya kalau o-ring yang bagus, benda ni keras kita tarik dia keluar sebab dia grip tu lubang kan. Dia tidak mau ada kebocoran, jadi sepatutnya dia keras. Dia begitu. Jadi o-ring sekarang ni dia sangat lembut. Gen 2 sekarang ni, maaf, dia punya pipe mikrofon ni dia sangat lembut. Jadi dia tidak dapat sedut minyak sepenuhnya dari ujung corong ni, sebab di sini dia masuk angin. Jadi minyak yang naik tu dia akan kurang. Itu boleh menghasilkan bunyi pada mangkok valve ni, sebab dia tidak dapat minyak yang secukupnya. Sebab kuantiti minyak di dalam oil pan ni dia akan rendam nih, ujung corong ni dia akan terendam minyak tu. Jadi bila kita start engine, bila oil pump sedut minyak naik, minyak ni akan turun. Bila dia turun, dia rendah daripada ujung pipe ni, dia maksudnya minyak tu sudah di bawah. Tekanan minyak tu akan hilang sebab di sini dia masuk angin. Oil pump tu tidak akan dapat sedut sepenuhnya minyak tu dari sini. Kekuatan sedutan tu hilang sebab di sini sudah miss angin. Jadi wajib buat pemeriksaan pada bahagian oil pan ni lah kalau masalah bunyi-bunyian untuk enjin Kempro. Oke, akan datang saya akan kongsikan cara servis mangkok valve yang betul. Cara servis ni macam mana kita servis dia. Lepas tu cara isi minyak. Ada orang servis, selepas dia servis dia pasang, biarpun dia lembut begini dia terus pasang. Biasanya masalah kalau kita tidak isi minyak selepas kita servis tu, kadang-kadang 1 jam ataupun 1 hari kasih berjalan lagi dulu tuh kereta, baru mangkok ni boleh senyap sebab dia baru dapat minyak. Kalau kita buat begitu, kemungkinan besar mangkok valve ni bagian dalam ni dia akan tercalar lah sebab dia lambat dapat minyak kan. Jadi cara yang betul masa kita servis ni, kita isikan minyak. Ada caranya isikan minyak supaya dia sentiasa keras, supaya dia ngam-ngam sukatan minyak yang tinggal di dalam mangkok valve ni. Oke, untuk Gen 2 ni kita tukar o-ring, kita coba servis ni. Kalau ada mangkok yang
boleh diselamatkan, kita selamatkan. Tapi kalau ada yang rosak, terpaksa kita gantilah. Sebab masalah bunyi-bunyian nih, menurut owner nih sudah 2 bulan. Sudah 2 bulan bunyi kasar begini, dia pakai jalan sejak. Jadi mungkin ada mangkok yang rosak. Oke, semoga apa yang saya coba kongsikan nih dapat membantulah untuk kita lebih mudah paham masalah bunyi-bunyian mangkok valve untuk engine Kempro. Oke, assalamualaikum.